Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya-Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat, saudara, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur dengan izin Allah kita masih berkesempatan bertemu dan kita mengisi masa antara maghrib hingga isyak kita dengan menyambung perbincangan kita berdasarkan kitab Jauharut Tauhid ini, permata ilmu tauhid ini, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita bermula halaman 139, masih lagi dalam membicarakan tajuk yang ke-27, kudrah, pengertian dan ta'alluqnya serta sifat iradah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan perbincangan kita di halaman 139,
sukalah saya membacakan semula bait syair pengarang musannif ini yang menyatakan wa qudratun iradatun wa ghayarat amra wa ilma warridha kama thabat. Pengarang menegaskan, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan kudrah, bersifat dengan iradah, dan iradah ini berbeza dengan amar, yakni perintah, ilmu dan redha Allah sebagaimana yang telah ditetapkan. Ya tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit daripada rumusan yang pernah kita bincangkan. Di kalangan para ulama usuluddin bersepakat menyatakan, di kalangan ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah sepakat menegaskan Allah Subhanahu wa taala itu wajib baginya bersifat dengan sifat kudrah. Pada zat kebesaran Allah, Allah maha berkuasa, maha memiliki kekuatan, kemampuan, adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya itu, sifat kudrah tersebut adalah wajib sejak azali, yang sifat itu berada di zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga tentang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah, berkehendak, berkeinginan. Apa jua perkara yang Allah kehendaki, maka terjadilah mengikut ketetapan, ketentuan berdasarkan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah ya tuan nanti Allah. Dalam hal ini Allah antara ayat yang memberikan gambaran, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Apabila Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan, menciptakan sesuatu dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi maka terjadilah sesuatu berkenaan. Justru dalam perbahasan yang telah pun kita ikuti, wajib bagi Allah dengan sifat kudrah dan iradah. Walaupun pengarang menjelaskan pandangan-pandangan sikap mazhab seperti Mu'tazilah yang menafikan tentang hal berkenaan, maka sebagai orang Islam yang berpegang teguh kepada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka perkara yang dibahaskan oleh Mu'tazilah itu sekadar untuk menjadi maklumat kepada kita bahawa aliran pemikiran yang dibawa oleh gulungan seperti Mu'tazilah itu memang jelas bertentangan dari apa yang diperjuangkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di halaman 139. Kata pengarang di perenggan yang ketiga itu, dan dalil atas wajibnya iradah, yakni Allah berkehendak, Allah berkeinginan menentukan sesuatu, adalah ya dikatakan wajibnya iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama macam wajibnya sifat bagi Allah itu kudrah, wajib bagi Allah sifat dengan wujud, qidam, baqa, sebagaimana yang sebelum ini telah kita bahaskan. Ya tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan ikhtiar, dan tiap-tiap zat yang demikian wajiblah baginya iradah. Ya tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
wajib diyakini memiliki kehendak yang ditentukan dan setiap yang diciptakan berdasarkan kehendaknya. Dengan maksud bukan dipaksa. Bukan ada yang memerintahkan buat yang itu, buat yang ini, mustahil. Segala-galanya atas perancangannya, atas kehendaknya, maka berlakulah sesuatu yang dikehendakinya terjadi, maka terjadilah perkara berkenaan. Namun begitu tuan-tuan, dalam perbahasan yang telah pun kita sama-sama ikuti sebelum ini, nak menunjukkan juga benar Allah berkehendak sesuatu. Adakah kehendak sesuatu bagi Allah itu, bagi Allah menciptakan sesuatu itu, adakah ia diwajibkan bagi Allah menciptakan? Jawapannya tidak. Contoh yang pernah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama insan seperti kita. Adakah wajib bagi Allah menciptakan insan? Jawapannya tidak. Harus saja bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang bernama insan, makhluk yang bernama harimau, makhluk yang bernama pokok, makhluk yang bernama apa jua benda yang ada di sisi Allah, hakikatnya ia diciptakan dari sudut hukumnya adalah harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib berkehendak wajib baginya, wajib ada pada Allah. Tapi menciptakan sesuatu, adakah diwajibkan ke atasnya? Tidak. Kalau diwajibkan membawa maksud, Allah diperintah. Kalau diwajibkan membawa maksud, Allah terpaksa buat. Mustahil untuk Allah diperintah oleh makhluk dan terpaksa akur atas arahan makhluk. Oleh itu, perkara seperti itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu wajib baginya iradah. Ya. Dan juga telah sepakat di kalangan para ulama atas penggunaan qaul, yakni perkataan, dengan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah murid, yakni yang berkehendak. Ya, Allah itu berkehendak. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila diperkatakan Allah berkehendakkan sesuatu, maka sesuatu itu terjadilah mengikut acuan dan kehendaknya. Dan telah masyhur yang demikian itu pada kalamullah, wahyunya, kalamnya, dan kalam sekalian para nabi alaihissalatu wassalam, yang Allah itu mempunyai sifat berkehendakkan sesuatu. Itu tuan, Allah berkehendak nak mengutuskan Nabi Allah Adam sebagai Rasul Nabi yang pertama, yang terawal, maka itu kehendaknya. Allah mengutuskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, itu kehendaknya. Adakah makhluk mengarahkan? Nabi yang pertama ke Nabi Adam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad? Mustahil. Allah tidak menerima apa-apa arahan dan paksaan dari mana-mana ataupun sesiapa. Segala-galanya itu terjadi atas kehendaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dilahirkan dari keturunan Bani Ismail, dari susur galur Nabi Allah Ibrahim. Kehendak Allah. Ya, bukan dari Bani Israel sebagai contoh. Kehendak. Allah berkehendakkan dengan ketetapan berkenaan. Oleh itu, Allah bebas dari dipaksa, diperintah, disuruh. Namun, ia apabila berkehendak sesuatu, maka setiap yang terjadi berlaku adalah mengikut acuannya. Dan tiadalah dipahami dari perkataan kami
dengan murid berdasarkan laghat kecuali suatu zat yang telah tetap baginya iradah kehendak, kerana tiadalah dapat dimengerti adanya murid berkehendak yang berkehendak tadi tanpa iradah, meskipun Mu'tazilah ada membantah pada yang demikian. Mazhab Mu'tazilah tak setuju yang Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak sesuatu. Maka itu pandangan mereka yang jelas memang menyeleweng dari pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menjelaskan wa qudratun wa iradatun, bagi Allah itu sifat kudrah dan iradah, itu wajib bagi Allah pada zatnya. Jelas pengarang. Namun di sebalik kewajiban sifat yang ada itu ada perbezaan. Wa ghayarat al-amr wa ilma war-ridha bima thabat. Namun pengarang menegaskan ada perbezaan antara kekuasaan dan kehendak Allah itu dengan satu kalimah yang dipahami sebagai al-amru, perintah. Nak menyatakan kehendak Allah samakan dengan perkataan ataupun sesuatu yang berbau maksud perintah. Yang inilah ditegaskan oleh pengarang, menyatakan bahawa wa ghayarat amra, artinya bahawa iradah itu berbeza dengan al-amr, dengan perintah. Allah memerintahkan solat, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat. Adakah solat, puasa, zakat dan perkara-perkara yang merupakan perintah itu merupakan kehendak Allah? Tak. Itu perintah. Dalam nak menjadikan sesuatu, itu kehendak. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk diciptakan, itu dalam bentuk iradah. Tetapi untuk dijadikan amalan kepada makhluknya, yang merupakan sesuatu yang diwajibkan ke atas makhluknya, itu bukan atas nama perbahasan iradah Allah, tetapi itu atas nama perbahasan perintah Allah. Amar, atau maksudnya suruhan dari Allah, perintah dari Allah. Itulah untuk menegaskan supaya dipahami oleh kita, ada sesuatu yang diperintahkan, ada sesuatu yang dikehendaki, maka kita dalam memahami sesuatu itu mestilah dilihat, ini adakah atas kehendak Allah atau adakah ini atas perintah Allah. Justru dalam perintah Allah, memang Allah mengkehendaki hamba-Nya patuh. Kalau solat 5 waktu, memang kehendak Allah agar makhluk-makhluknya mematuhi perintahnya menunaikan 5 kali waktu solat yang fardu. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahawa iradah kehendak itu berbeza dengan amr, yakni perintah. Dalam arti bahawa iradah itu bukan ainnya amar. Iradah itu bukan sesuatu perkara yang dihubung kaitkan dengan perintah. Iradah itu sifat bagi Allah. Perintah itu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bukan pula sesuatu yang melazimi baginya, maka datanglah kata-kata yang dibahaskan oleh pengarang, contoh yang diberikan, Allah mengkehendaki dan memerintah
seperti insannya orang yang telah diketahui oleh Allah perihal imannya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dibahaskan, nak menegaskan, adakah sama antara iradah dengan amar itu? Maka ditegaskan beza. Di bawah contoh, Allah memang mengkehendaki dan memerintahkan sesuatu yang dikaitkan dengan iman bagi orang-orang yang telah pun diketahui dalam kehendak Allah, qada dan qadarnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pastinya terpelihara imannya. Maka kalau contoh yang diberikan, yang dibahaskan di kalangan para ulama, iman, hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan, belum lengkap 30 juzuk Al-Quran turun, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iman yang luar biasa, yang memiliki keimanan yang begitu teguh dan mantap, yang tak pernah goyah terhadap apa jua yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya diimani, diyakini, dilaksanakan yang merupakan perintah dilaksanakan, dan ditinggalkan yang merupakan larangan ditinggalkan. Inilah yang dibahaskan di kalangan para ulama, hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Lahab di awal pagi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari 27 Rejab itu, waktu subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditemui oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab pun bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada apa-apa cerita baru ya Muhammad? Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada benda baharu yang telah aku alami malam tadi. Lantas Abu Lahab tanya, apa yang berlaku? Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra', perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan baginda juga menceritakan peristiwa Mi'raj yang berlaku dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka Abu Lahab menggelingkan kepala, menandakan tak logik langsung. Perjalanan ke Masjidil Aqsa mengambil masa lebih kurang 3 bulan perjalanan darat. Manakan boleh diterima sesuatu yang berlaku jika terjadi hanya sebahagian malam, berlaku peristiwa perjalanan darat dan berlaku peristiwa perjalanan ke langit, turun balik tak sampai semalaman dah berada semula ke Mekah. Peluang itulah diguna pakai oleh Abu Lahab la'natullah untuk mencari pengaruh dan menegaskan tak sioman, tak betul apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang pertama yang ditemui oleh Abu Lahab siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas Abu Lahab menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada berita baru yang aku tahu. Percaya tak kamu? Malam tadi ada seseorang yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan pagi ini dia dah berada semula di Mekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, siapa yang bercakap, yang bercerita tentang hal itu? Lantas Abu Lahab menyatakan, sahabat kamu. Sahabat kamu menceritakan dia malam tadi telah pun diperjalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan pagi ini dah pun berada di Masjidil Haram balik. Lantas apakah penegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercakap perkara itu, aku yakin dan percaya ia benar. Bahkan kalau dia bercakap
Malam tadi dia diangkat sampai ke langit. Pagi ini dia berada di Masjidil Haram. Aku pun percaya dan yakin apa yang dicakap adalah benar. Tuan-tuan, Abu Lahab baru bercerita tentang soal Mi'raj. Dia tak bercerita tentang soal Isra, tak bercerita lagi tentang soal Mi'raj yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menegaskan ia percaya sesuatu yang telah pun disampaikan oleh baginda, bahkan kalau naik ke langit sekalipun tetap dia percaya. Dan itulah yang menjadi asbab dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Oleh itu tuan-tuan, nak bawa cerita tu sampingan, nak tegaskan antara perkara Allah mengkehendaki dan memerintah untuk seseorang beriman seperti yang diketahui oleh Allah tentang keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakah sesuatu perkara antara perintah dan kehendak itu sesuatu yang sama ataupun sesuatu yang berbeza. Yang kedua, Allah tidak mengkehendaki dan tidak memerintahkan seperti kafirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan inilah nak menegaskan soal hidayah adalah sesuatu anugerah dari Allah. Sesuatu yang apabila Allah Subhanahu wa taala nak menganugerahkan, mengurniakan seseorang hambanya mendapat hidayah, maka sesuatu itu akan mendapat sesuatu kurniaan hidayah dari Allah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Sebab itulah antara ayat yang nak menegaskan tentang persoalan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan antara yang baginda ini ada rasa kesedihan dengan sesuatu urusan dakwah yang disampaikan dan tidak mendapat sambutan atau respon yang positif dari orang yang mendengarnya, yakni tak nak beriman kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, yang kau suka, yang kau sayang. Sesungguhnya yang menganugerahkan hidayah itu atas kehendak Allah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Oleh itu ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala justru dalam contoh yang diberikan ini nak memberikan sesuatu perumpamaan dalam hal kalaulah Allah tidak mengkehendaki dan tidak memerintahkan seperti kafirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka ini adalah sesuatu yang perlu menjadi bahan renungan untuk membezakan antara iradah kehendak dengan al-amru, dengan perintah. Contoh ketiga, Allah mengkehendaki dan tidak memerintah seperti kafirnya orang yang telah diketahui oleh Allah perihal ketiadaan imannya seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan seperti maksiat-maksiat yang terjadi di alam ini, maka semuanya terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dan tidak mengkehendaki seperti imannya orang yang diketahui oleh Allah bahawa dia tidak akan beriman, seperti Fir'aun, Haman, dan Qarun. Hanyalah Allah memerintah mereka itu
dengan iman beserta tidak mengkendakinya adalah untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan Allah tidak boleh dipersoal. Tak boleh ditanya kenapa tak menjadikan Fir'aun itu beriman. Haman itu beriman. Qarun itu beriman. Tiada siapa boleh paksa dan bertanya kepada yang maha berkuasa itu. Sebagaimana firman-Nya, la yas'alu amma yaf'alu. Ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala, tiada siapa boleh persoal, bertanya kepada Allah apa yang ia lakukan, apa yang ia laksanakan. Oleh itu ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada contoh-contoh yang diberikan oleh pengarang nak menegaskan sifat iradah Allah itu, Allah berkehendak sesuatu itu tak boleh nak disamakan dengan perintah dari Allah. Perintah sesuatu bab persoalan perbahasan yang berbeza dari membahaskan ia dalam konteks berkehendak, dalam konteks iradah. Seterusnya tuan-tuan, yang dibahaskan lagi oleh pengarang supaya kita dapat membezakan di antara sifat kudrah dan iradah dengan satu lagi perkataan, wa ghayarat. Ilma itu selepas ini ya. Ditambah lagi penjelasan tentang waghayarat amra itu. Tujuan pengarang dengan perkataan waghayarat amra itu adalah untuk menolak atas orang-orang yang menyangka dari golongan Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala untuk perbuatan orang selainnya adalah perintahnya dengannya. Jadi di kalangan Mu'tazilah berpandangan bahawa orang jadi kafir itu kehendak Allah. Orang jadi kufur itu perintah Allah. Maka ia akan kaitkan, walaupun dalam kitab ini tidak dibahaskan, tapi dalam kitab yang lain, kalaulah dia jadi kafir atas kehendak Allah, jadi kafir atas perintah Allah, kenapa Allah balas mereka itu dengan azab neraka? Yang tu yang dia nak kaitkan. Jadi tak adillah Allah balas orang yang kafir atas kehendaknya, atas perintahnya, tiba-tiba dibalas dengan azab. Sepatutnya, ini orang Mu'tazilah dalam kitab yang lain membahaskan, orang yang beriman dibalas syurga. Okey. Sepatutnya kalau orang beriman kehendak Allah, perintah Allah, dia pun beriman dan balas syurga. Ya. Kenapa untuk orang yang kufur, yang ingkar, yang maksiat atas kehendak dan perintah Allah dibalas neraka? Maka mereka kata tak adil. Jadi orang yang menerima arahan atas ketetapan qada dan qadar Allah tak boleh disalahkan. Jadi yang menjadi menyimpang jauh tentang persoalan itu yang dibahaskan di kalangan ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menegaskan soal hidayah pilihan kurniaan Allah. Apabila seseorang menerima hidayah, maka dia adalah orang-orang yang terpilih sebagai insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam masa yang sama, ada juga orang yang apabila tak menerima hidayah, dia tahu perintah, contoh mengaku Islam, dia tahu perintah puasa wajib, dia tahu perintah solat wajib, tapi dia tak buat. Maknanya dia tak menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajipan
yang diperintahkan. Oleh itu nak ditegaskan sekali lagi bahawa menyatakan iradah Allah jauh berbeza daripada amar tadi, secara tak langsung juga nak menolak pandangan orang-orang Mu'tazilah yang menegaskan kenapa orang yang kufur, maksiat, ingkar, sedangkan dia sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ke atas dirinya, maka dihukum dengan hukuman neraka. Dan itulah yang menjadikan persoalan mereka dikata dan dituduh Allah tidak bersifat adil. Wa iyazubillah, dari kita menerima logik yang dibawa, yang dibuat oleh gulungan Mu'tazilah. Seterusnya, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan berikut yang disusun oleh pengarang adalah wa ilma, yang dimahzubkan wa ghayarat ilma. Ya. Jadi perkataan ilma ya ini berbeza jauh dari ilmu, dan iradah itu berbeza dengan ilmu dalam arti bahawa iradah itu bukan ainnya ilmu. Ia bukan sesuatu benda yang datang daripada sifat iradah Allah, ilmu itu. Ilmu itu sesuatu sifat yang berbeza dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan pula yang melazimi bagi ilmu, kerana ta'alluqnya, kaitannya ilmu itu adalah dengan yang wajib, mustahil dan jaiz. Sedangkan iradah tidaklah tertakluk kecuali dengan yang jaiz sahaja. Kita bagi laluan untuk azan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'ali. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sekali lagi dan cuba selesaikan tajuk ini. Perkataan musannif pengarang dengan ilma tadi artinya, dan iradah itu berbeza dengan ilmu dalam erti bahawa iradah itu bukan ainnya ilmu dan bukan pula yang melazimi bagi ilmu, sebab ta'alluqnya ilmu itu yang dihubung kait ilmu itu dengan sifat wajib, mustahil dan harus. Sedangkan untuk sifat iradah pula tidaklah dikaitkan kecuali dengan yang harus sahaja. Seperti awal tadi saya menyatakan, dalam menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang dikaitkan harus bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, harus bagi Allah untuk mentiadakan sesuatu, dan juga harus bagi Allah untuk memberikan yang baik dibalas syurga, yang kufur dibalas neraka. Harus. Segala-galanya
atas kehendaknya. Harus. Kita tak boleh kata kenapa ya, seseorang itu diberikan dengan ganjaran syurga sekian-sekian tepat. Kenapa? Adakah boleh dipersoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa seseorang itu dikurniakan kedudukan syurga yang tertinggi mungkin berbanding orang lain? Jadi kalau Allah menghendaki dengan kehendaknya harus baginya untuk meletakkan sesuatu pada tempat yang dikehendaki olehnya dan tiada siapa di kalangan makhluknya boleh persoalkan apa yang ditetapkan atau ditentukan oleh Maha Pencipta. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang pernah kita sebut-sebutkan, adakah perutusan Rasul Nabi sebagai utusan di muka bumi ini di sisi Allah wajib? Tak. Harus. Harus saja Allah mengutuskan Nabi dan Rasul. Cuma rahmah Allah memberikan, mengutuskan Nabi dan Rasul itu tanda tingginya kasih sayang Allah, rahmah Allah kepada makhluk-makhluknya. Justru diberikan utusan untuk mengajar agar makhluk-makhluknya menerima bimbingan dan memilih keimanan untuk mengharungi kehidupan di dunia untuk persiapan kehidupan akhirat. Seterusnya tuan-tuan, dan tujuan pengarang dengan yang demikian adalah menolak atas orang yang menyangka dari kalangan golongan Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala untuk perbuatan orang selainnya adalah perintahnya dengannya dan iradah Allah Ta'ala untuk perbuatannya adalah ilmunya sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang di dalam kitab Al-Kabirnya. Oleh itu nak menyatakan tentang iradah Allah dengan ilmu itu juga sesuatu yang berbeza, yang tak ada boleh dinyatakan bahawa ilmu Allah itu daripada iradahnya atau iradahnya itu daripada ilmu yang ada. Ini yang ditegaskan oleh pengarang. Begitulah. Satu lagi perkara yang berbeza adalah dari sudut redha. Perkataan pengarang dengan war-ridha dan iradah kehendak itu berbeza dengan redha. Kerana sesungguhnya iradah itu kadang-kala ta'alluq dikaitkan dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala seperti kekafiran yang terjadi dari orang-orang kafir, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengkehendakinya dan tidak meredainya. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesiapa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ditunjukkan jalan untuk mendapatkan hidayah dan jalan yang lurus, dan sesiapa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas kehidupannya makin jauh dari rahmatan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat dalam suratul Mu'minun, hayhata hayhata lima tu'adun. Hal keadaan mereka makin jauh dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kehidupan ini apabila diredai oleh Allah, maka mereka itu akan memperoleh kerahmatan, keredaan di sisi Allah. Tetapi apabila mereka enggan mematuhi segala yang diperintah oleh Allah melalui Rasulnya, maka semakin jauhlah kedudukan mereka dari jalan kebenaran berkenaan. Mudah-mudahan kita semua antara insan
yang telah pun Allah letakkan takdir kita masing-masing ke arah takdir yang diredai oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan diberikan pengampunan dosa-dosa dalam kehidupan kita dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan inilah yang kita perolehi dari keimanan yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah panjang umur kita akan masuk kepada perbahasan sifat berikutnya, sifat ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan, kekurangan datang dari saya. Saya punkan keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan, segala kasar bahasa, terlanjur kata. Allahu a'lam ma'alam. Wallahu khairum mimma la a'lam. Bismillah. الله جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.